Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan surah Al-Falaq. Surah yang ke-113, surah yang kedua terakhir daripada Al-Quranul Karim. Surah ini merupakan kembar kepada surah An-Nas, surah Mu'awwidhatain yang mengandungi a'udzu, yang kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala, maka oleh kerana itu surah ini disebut sebagai surah Al-Mu'awwidhatain. Sidang penonton yang dirahmati Allah, persoalan yang mungkin timbul di minda kita ialah surah ini disebut sebagai surah Al-Falaq. Surah yang bermaksud falaq ini ialah kelam, cuaca yang kelam. Kenapakah kita perlu berlindung dengan cuaca yang kelam? Kerana bila berada di tempat yang gelap, tempat yang kelam, tidak jelas cahayanya, bahaya mungkin datang secara tidak disangka-sangka. Maka kita berlindung daripada Allah Ta'ala yang menjadikan kelam. Dan kelam ini sangat sinonim dengan perkara yang jahat, kerana dia mungkin berlaku. Kejahatan disinonimkan dengan gelap dan kelam. Bila kita berlindung dengan Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menghilangkan cahaya, menghilangkan kelam itu dengan mendatangkan cahaya, seperti itulah segala kesusahan, segala musibah yang mungkin menimpa diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kelegaan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Maka di sinilah terletaknya intipati daripada surah Al-Falaq, surah yang dikaitkan dengan kelam, dikaitkan dengan cahaya yang gelap, kerana cahaya yang gelap itu berlakunya perkara yang tidak baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila berlakunya sesuatu perkara musibah dan perkara yang tidak baik, kita sebagai manusia kadang-kadang kita pun merungut dan merasa tak puas hati sebab kita ditimpa dengan ujian, kesusahan dan musibah. Kita kena sedar bahawa musibah-musibah ini sesuatu perkara yang kita tidak dapat elak. Dan hikmah berlakunya musibah ini ialah kita akan nampak perkara yang baik. Tuan-tuan biasa tak demam. Bila demam, apa yang kita rasa tuan-tuan bila kita demam? Bila kita demam, kita tak boleh makan. Kan? Bila kita demam, kita nak pergi mana-mana pun dah tak larat. Kita mungkin berehat sahaja kita demam. Kan? Bila kita demam, baru kita akan terasa betapa besarnya nikmat sihat. Bila kita sesema, Allah kan rasa makan dah tak lalu. Sebab apa? Sebab bau dah tak masuk dalam hidung sebab disumbat oleh sesema. Bila kita hilang sesema, berselera makan. Kenapa? Kerana kita dapat cium bau, dan itulah besarnya nikmat sihat. Bila kita rasa besarnya nikmat sihat, dan akan lebih terasa bila kita ditimpa musibah, bila ditimpa bencana, bila ditimpa sakit, bila ditimpa demam, bila ditimpa sesema. Dan inilah bila kita sebut hikmah daripada perkara yang buruk, musibah, bencana, susah dan sebagainya ini, dia ingin menyerlahkan kebaikan, menyerlahkan keindahan sesuatu perkara. Saya beli mahal baju ni, RM500 saya beli perkara ni contohnya. Dan saya tak dapat nilai baju ni, harga ni cantik dan sebagainya. Melainkan sekiranya saya bandingkan, oh ini baju ni RM500, bandingkan dengan baju RM50, sama tak? Oh tak sama, ini lebih cantik lagi sebab harganya
RM500. Oh, kalau bandingkan dengan harga RM1,000, RM1,000 lebih mahal lagi, RM500. Itu contohnya. Bila kita buat perbandingan, baru kita akan nampak cantik. Dan inilah hikmah bila Allah Ta'ala jadikan perkara yang buruk, perkara musibah, maka bila kita buat perbandingan, maka kita akan nampak perbandingan berkenaan, maka kita tidaklah risau sangat, susah hati sangat bila berlakunya perkara yang buruk. Tetapi yang penting daripada itulah kita minta lindung dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Falaq ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan kelam. Mengandungi dalam kelam itu banyak perkara-perkara yang tak tahu, macam-macam perkara yang ada. Lindung min syarri ma khalaq, berlindung daripada kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini biasa-biasanya kita tak tahu perkara itu berlaku. Kan? Biasanya lah. Perkara bahaya, perkara ni, kemalangan, nama pun malang. Kita tak tahu. Melainkan kalau kita tahu. Kalau kita tahu, kan kita boleh elak. Kalau kita tahu, kita boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Tetapi perkara ni kita tak tahu. Bila perkara tak tahu, kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Kita bawa kereta. Kita bawa kereta. Berlakunya kemalangan. Apakah kemalangan itu perkara yang kita inginkan? Tidak. Kita tak ingin. Tapi berlaku. Nak buat macam mana? Kan berlaku daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, tuan-tuan, ialah banjir. Banjir besar di Kelantan pada tahun 2014. Dikatakan berpunca daripada hujan yang berlakunya luar biasa. Soalannya, adakah hujan turun sendiri? Tidak. Hujan itu tak turun sendiri, melainkan dia adalah perancangan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Bila berlakunya perancangan kudrat iradat Allah Ta'ala, maka turunlah hujan. Berapa kadarnya, berapa titiknya, berapa banyaknya, itu daripada Tuhan. Langit dia tak turun sendiri-sendiri, melainkan dengan Allah Ta'ala. Itu contoh maknanya, yang mungkin kita rasa, hujannya banyak sangatlah hujan, Ustaz. Memang banyak, tetapi adakah dia sesuatu yang memudaratkan? Ya, mudarat. Tetapi datang daripada siapa? Datang daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala datang, bila datangnya musibah-musibah itu, maka diminta kita berlindung daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan dapat mengurangkan dia punya bahananya. Sekiranya berlaku musibah, kita minta lindung supaya kita mengelak daripada musibah itu. Kalau terkena juga, mudah-mudahan mudarat itu tidaklah begitu besar. Kalau terkena mudarat juga, walaupun mungkin besar, kita harapkan dia adalah suatu kafarah daripada Allah Ta'ala. Kita nak macam mana? Benda yang kemalangan, itu adalah takdir. Sebab itu salah satu daripada rukun iman ini ialah beriman dengan qada dan qadar. Kenapa kita beriman kepada qada dan qadar? Supaya manusia ada dan mendapat kesejahteraan dalam hidup. Bagaimana dapat kesejahteraan dalam hidup? Apabila dia menerima ketentuan, mengurangkan merungut, mengurangkan cakap-cakap yang tak puas hati, mengurangkan perbandingan dia dengan orang yang kaya, dan dia cuba bandingkan dengan orang yang lebih kurang pada dia, maka itu adalah cara kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu perkara yang tidak baik itu, bukan semuanya tak baik. Contohnya kita lihat lalat dan jamuk. Lalat dan jamuk ni memang bawa musibah. Nyamuk mungkin bawa denggi. Kalau lalat mungkin bawa kepada kotor, kepada ulat, kepada penyakit-penyakit, macam-macam penyakit. Tapi sedarkah itu, tuan-tuan? Lalat dan jamuk ni juga walaupun tak baik, tapi dia juga banyak membuka peluang pekerjaan kepada jurawat, kepada doktor, kepada hospital, kan? Dia walaupun tak baik, tapi ada dia punya sisi yang positif yang kita cuba fikirkan. Jadi perkara itu Allah Ta'ala kata minta lindunglah daripada Allah Ta'ala. Adalah hikmahnya. Kan? Banjir, musibah, ya Allah, habislah rumahnya, habis Ustaz. Rumah saya ni berlaku musibah banjir 2014 tu habis Ustaz. Kan? Apa pun tak tinggal, hanyut. Kan? Tapi apa hikmahnya? Mungkin ada hikmah yang kita cuba cari. Kan? Bila berlakunya musibah, ramai yang
boleh berderu. Bila berlaku musibah, ramai orang yang ingat Tuhan. Bila berlaku musibah, ramai orang yang beristighfar. Bila berlaku musibah, ramai yang mengumpul bantuan. Bila berlaku musibah, ramai orang dapat rumah baru, kehidupan baru, cara baru. Dan tak nafikan ada yang mati, ada yang orang bersih baik, ada memanglah berlaku, tetapi ini hikmah yang boleh kita capai, yang boleh kita lihat sisi positifnya berlakunya musibah perkara yang buruk. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Al-Falaq ini, Allah Ta'ala minta kita berlindung daripada empat perkara. Qul a'udzu birabbil falaq, minta berlindung daripada siapa? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada keburukan yang berjalan pada waktu malam. Wa min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan sihir dan juga keburukan hasad dengki. Ini empat perkara. Keburukan daripada ciptaan Allah Ta'ala ni ada yang positif, ada yang negatif. Yang kedua, keburukan yang berjalan pada waktu malam. Maknanya yang pada waktu kelam, waktu tak nampak, berjalan macam-macam. Mungkin berlaku sebab tak nampak. Sama ada kita tak sedar ataupun memang tak nampak, ataupun berlakunya di luar kawalan kita. Kemudian berlakunya sihir, keburukan sihir. Dan kalau kita tengok, semua kejahatan-kejahatan ini daripada besar kepada kecil. Yang pertama, keburukan semua ciptaan Allah Ta'ala besar. Kemudian keburukan yang datang pada waktu-waktu kelam, kecil sikit. Keburukan sihir, keburukan hasad dengki, dia apa? Kecil. Semua kejahatan ini kan yang disebutkan di atas ni di luar kawalan. Di luar kawalan kita berbanding bisikan dan lintasan hati yang datang daripada dalam. Dalam surah An-Nas dibincangkan bisikan syaitan lintasan dalam hati. Lintasan-lintasan yang timbul dalam hati, itulah surah An-Nas. Tapi dalam surah Al-Falaq ini kejahatan daripada luar. Yang diminta untuk kita berlindung daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir ialah dalam surah ini disebut sebagai hasad. Disebut kejahatan hasad dengki. Kejahatan hasad dengki ini disebut dalam surah ini kerana apa, tuan-tuan? Kerana banyak kejahatan berlaku daripada dengki. Banyak kejahatan berlaku hasil daripada dengki. Kita lihat contohnya khianat, fitnah, mencuri, batu api, orang merompak, dan sebahagiannya ialah datang daripada dengki, tak puas hati. Dan memanglah ada disebabkan dia memang nak jahat, kan? Tapi kan punca kepada banyak kejahatan ialah dengki. Bila dengki, dia mulalah menjatuhkan kawan, merendahkan kawan, sombong, dia apa semua ni hasil daripada sikap dengki. Ringkasnya surah Al-Falaq ini surah untuk kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada segala bentuk kejahatan. Mudah-mudahan kita terlindung daripada kejahatan-kejahatan yang tak sedar. Kalau berlaku kejahatan, berlakunya musibah, mudah-mudahan musibah itu tidak teruk. Dan kalau terkena kepada kita musibah, dan kita sabarlah menghadapinya, sebalik dari musibah itu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita pahala, mengangkatkan darjat kita, dan mengampunkan segala dosa kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam surah yang lain.